Kita perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita yang bersama hari ini. Kalau di sebelah saya iaitu Puan Hajah Asdina binti Haji Muhammad Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Juwairiyah binti Haji Sarifuddin, seorang usahawan dan juga Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Kita bergembira juga bersama dengan dua narasumber kita, terutama sekali usahawan mereka ya, wanita yang juga berada di dalam bidang keusahawanan ini. Memang kita mengetahui dalam bidang perniagaan ada banyak cabarannya dan juga perlunya ada latihan dan juga pengalaman, dan pengalaman itu bukanlah sahaja dapat kita alami sendiri, tapi boleh diperolehi daripada orang yang mempunyai pengalaman, dapat kita guna pakai dalam perniagaan kita. Jadi dengan adanya ruangan kita pada hari ini, insya-Allah dua narasumber kita akan memudahkan lagi ya bagi habis kita, terutama sekali yang berada berizin-azina di bidang perniagaan ini. Terlebih dahulu kita ingin mengetahui dua narasumber kita bersama dengan Puan Hajah Asdina. Terlebih dahulu, siapakah dia dan juga mungkin dapat dikongsikan latar belakang dalam bidang keusahawanan ini. Okey, so Assalamualaikum. Nama saya Hajah Asdina binti Haji Muhammad Arif. Boleh dipanggil Asdina. Saya adalah manager butik di sebuah syarikat pengurusan pengantin yang bernama Wedding Loka. Dan alhamdulillah recently saya telah menyertai program yang bernama Connecting ASEAN 2025, dan khususnya di dalam itulah fashion industry ataupun garment industry lah di Nanning, China. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk Puan Hajah Juwairiyah, mungkin boleh perkenalkan lagi lebih lanjut. Assalamualaikum. Nama Hajah Juwairiyah binti Haji Sarifuddin, seorang usahawan yang aktif dalam bidang pemasaran dan hubungan awam. Saya membantulah beberapa syarikat tempatan untuk brand visibility macam tu. Alhamdulillah, sama Jo macam Asdina dihantar ke China untuk mengikuti kursus, tapi fokusnya dalam bidang e-commerce. Okey. Jadi oleh kerana tadi tertarik juga ya bila mendengarkan mengikuti kursus di Nanning, China. Apa yang sebenarnya membuat puan tertarik untuk mengikuti latihan ini? So, alhamdulillah, apa yang mendorong saya untuk mengikuti program ini sebenarnya untuk mengembangkan kerjaya saya secara profesional, dan lagi pun saya ingin mendedahkan diri saya kepada pendedahan antarabangsa, terutama sekali China yang merupakan global leader di dalam pembuatan baju inilah. Dan saya pun ingin berterima kasih kepada NCC IBD yang telah menyelenggarakan program inilah dan membagi peluang kepada kami semua. Alhamdulillah. Puan sendiri? Sama, alhamdulillah tahu yang China sebuah negara yang memang maju dalam e-commerce kan, sama dalam pemasaran juga. Jadi bila ada peluang dihantar ke China untuk mempelajari lagi lebih dalam mengenai digital marketing ini, di sana memang satu peluang yang sangat berharga lah. Banyak dieksposkan cara pemasaran di sana lah. Terima kasih terima kasih tu NCCIB juga. Baik, itulah seperti yang dikongsikan oleh Hajah Juwairiyah tadi sebentar tadi ya, China ini memonopoli ya, terutama sekali di media ataupun di dunia digital ini. Jadi mereka lebih mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan sekarang, apakah minat daripada dan juga apakah kebaikan daripada perniagaan-perniagaan berkenaan, dengan tambahan lagi ya artificial intelligence. Mereka sekarang ini ya semakin maju dengan perkembangan mereka di negara China berkenaan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga daripada dua narasumber kita berkaitan dengan pengalaman ataupun pembelajaran yang diperolehi di dalam bidang yang diikuti. Bagi pengalaman saya, semasa saya berada di sana, saya mengikuti banyak training, terutama sekali di dalam segi 3D digital design, dari segi pattern jahitan. Dan kami pun dibawa melawat-lawat ke tempat yang berkaitan dengan fashion seperti brocade culture, and then art center dan tempat-tempat yang lain yang menarik lah juga. Alhamdulillah lah. Jadi berapa lama mengikuti kursus? Kurang daripada 2 minggu, dalam 13 hari, 12 hari macam tu. Alhamdulillah lah, suatu pengalaman yang sangat berharga lah untuk kami semua juga. Jadi jadualnya memang padat lah. Yes, setiap hari ada kelas. Kalau Puan sendiri?
Sama bahagian e-commerce uniknya bis durang macam mengutamakan perniagaan ni daripada sekolah. So tempat kami training itu is actually a vocational school. So di sana memang di exposekan bis durang ni, the students as young as yang muda-muda lah, sangat muda, di umur yang muda, dengan e-commerce. Jadi dari sana durang belajar macam mana memulakan perniagaan dan meneruskan bahagian pemasaran dan sewaktu dengannya lah. Very interesting lah bila mana di sana macam dapat mempelajari macam how to do live hosting kan. Kalau kita ni macam biasa macam live hosting just berbincang macam berinteraksi biasa-biasa saja. Tapi di sana lebih tersusun dia punya atur caranya, macam dari script writingnya, daripada semua dilatih daripada sekolah itulah. Jadi ada secara formal lah ya. Ya, memang secara formal. Dan tidak dinafikan juga kita ni bukan minda kita lah ya. Kalau di negara Brunei Darussalam sendiri memang kita ni masih lagi berada di tahap yang pertama kali ya dalam bidang-bidang berkenaan, walaupun bertahun-tahun kita mempunyai pengalaman, tapi mereka sudah ada pelajaran tersendiri. Jadi rasanya tahap mereka memang terlalu tinggi. Jadi adakah ada cabaran pada semasa membuat latihan ataupun diberikan ya pengetahuan berkenaan mungkin daripada bidang Puan Asnida sendiri? Cabaran itu sudah pasti ada. Bagi saya cabaran terbesar itu datangnya daripada language barrier, halangan bahasa lah di sana. Disebabkan di sana tenaga pengajarnya dan sistem latihan itu menggunakan bahasa Mandarin semua. So awal-awal sekali itu payah sikit kena adjust lah. So memerlukan masa untuk belajar. And then juga kami menggunakan aplikasi untuk membuat digital design also menggunakan bahasa Mandarin juga. So dari sana tu memerlukan sokongan daripada rakan-rakan kerja yang lain lah dan juga tenaga pengajar di sana lah. Jadi tenaga pengajarnya mengajar dalam bahasa Mandarin lah. Yes. Macam mana akan mentranslate? Tapi alhamdulillah di sana juga dorang pusat institusinya pun menyediakan banyak fasiliti. Dorang menyediakan alat penterjemahan yang sangat efektif lah supaya kami pun belajar dengan cara yang efektif juga. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana pula dengan penggunaan software? Adakah yang Puan biasa ataupun ada satu software yang baru yang diperkenalkan? Dari segi software pun banyak kami didedahkan kepada aplikasi-aplikasi yang lebih advance lah, yang lebih banyak fungsi-fungsinya yang baru kami ketahui juga, lebih banyak nama-nama apps yang kami baru pelajari lah di sana juga. Alhamdulillah lah, sangat banyak pendedahan terhadap informasi-informasi yang baru lah juga. Kalau Puan sendiri macam mana? Sama juga bahasa, sampaikan baik Brunei, teruskan belajar Mandarin. Tapi sangat kira impress lah dengan bis durang ni. Durang ada device yang memang tersedia di sekolah tu untuk para student. Anda kira negeri mana, sebab we are representing ASEAN kan. Jadi dari device itulah sangat membantu penterjemahan itulah. Jadi saya tertarik juga Puan, mungkin dapat dikongsikan juga kalau bis Puan daripada dari negara Brunei Darussalam. Mungkin ada juga negara lain yang ikut serta. Yes. Ada. Mungkin dapat dikongsikan. Antara negara yang ikut serta Timor Leste, Cambodia, Myanmar, Vietnam. So memang berkawan sama durang ni lah. Jadi memang menggunakan device satu kalau device satu. Akan bercerita ya. Jadi cukup menarik ini Atul. Memang pun ada anjuran tadi, memang ada banyak cabaran terutama sekali dalam bahasa, tapi dengan kemudahan-kemudahan yang ada memudahkan kita ni lagi dan juga membantu kita ni. Memang seronok sebenarnya. Tadi ni mesti macam mengupi dulu ya. Sebenarnya kopi belum ada, belum siap. Air panas masih lagi sejuk. Sebab kan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini mengenai keusahawanan dalam bidang perniagaan ini bukan senang. Seperti yang Puan katakan, Puan dalam bidang fashion. Kalau kita melihat di sendiri di negara tu, fashion ini banyak. Tambahan macam kalau kita mengikut kita punya tradisi, mengikut dengan peredaran zaman. Kalau di sana bercakap mengenai dalam fashion ini, pandangan Puan sendiri.
Di sana perkembangan fashionnya sangat pesat. Ya. Yang perbezaannya sangat ketara lah yang saya dapat nyatakan adalah dari segi penggunaan teknologi diorang di sana lah. Dia dapat dinafikan di sana teknologinya lebih advance dengan penggunaan sistem komputerisasi, robot dan mesin yang lainnya lah. Whereas kalau di Brunei ni ia punya perkembangan fashion belum terlalu maju dan masih bergantung kepada kerja tangan ataupun proses manual pekerja. Tapi walaupun bagaimanapun saya percaya juga Brunei ini mempunyai keistimewaannya sendiri. Yang tadi pun ada kreativiti anak patan yang sangat amat dibanggakan lah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana untuk mengatasi Ketani tahu sudah bila berada sana sini ni canggih tapi itu merupakan satu cabaran untuk Ketani. Jadi bila Ketani sampai ke negara Ketani dengan apa yang Ketani lakukan, kursus yang Ketani buat di Nanning China. Jadi untuk mengatasi masalah itu macam mana? Mengenai dengan cabaran tadilah dengan cabaran itu alhamdulillah kami pun masa balik Brunei pun Khadijah pun ada share Dina lah sudah kata ni join kelas Mandarin juga. Khadijah pun sudah start, saya soon lah insyaAllah start juga. And then akan mengaplikasikan apa yang telah diajar di sana lah. Di sana pun banyak apps yang diajar. Cabarannya tu di Brunei belum ada terdedah dengan teknologi juga. So now akan berusaha balik untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di sana lah. Ya. Daripada Puan Juwairiyah sendiri mungkin dapat je mengkongsikan seperti kita maklum tadi daripada bahagian marketing ya. Jadi memang menggunakan aplikasi-aplikasi ada. Cuma masalahnya kalau di negara Brunei Darussalam aplikasi yang ada di negara China mungkin tidak dapat dibawa masuk ke negara Brunei. Mungkin ada sekatan dan juga sebagainya. Dan jika sedemikian bagaimana untuk mengatasi daripada pembelajaran di sana aplikasi tersebut perlu juga digunakan di sini kan. Yang kita ni ada cuma TikTok, media sosial, Instagram, apa lagi threads dan juga sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan. Sejujurnya orang Brunei ini kreatif sebenarnya. Mana-mana walaupun mungkin media sosial kita ni terhad macam dah dapat lah buka segala yang ada di China yang ada di sosial media, tapi orang Brunei sangat kreatif. Jadinya macam mungkin dengan memprovide a proper training macam saya cakap tadi, kalau social media ni mungkin kita ni lebih why not kita buat Rahtani punya schools, how to macam mana untuk memulakan perniagaan online, susun atur caranya. Mungkin itu adalah permulaan untuk kita ni lah. Saya rasa itu sangat mungkin boleh membantu sedikit sebanyak lah walaupun limited. Kita ni dah tahu juga dengan Brunei wawasan kita ni, so one day AI boleh membantu. Mungkin boleh membantu juga. Mungkin kita sendiri ada kita ni punya TikTok. Keluar negeri kita dah tahu in the future ya. Dan juga kalau disentuh tentang AI ini Puan ya, bukan hanya sekadar ia satu perkara yang biasanya untuk media menukar wajah, menukar suara, memberikan itu dan sebagainya, tapi ia banyak menggunakan juga seperti yang dikongsikan oleh Haja Asnida tadi, robot-robot yang menggunakan itu memang menggunakan AI zaman sekarang ini. Mereka dapat memilih apakah trend-trend yang digunakan. Kalau dilihat di negara Brunei Darussalam, ia memilih dalam suatu perniagaan menggunakan trend. Kalau ia waktu ini naik, ia akan menguntungkan. Tapi ada masanya semakin turun. Jadi ada kegunaan AI tersebut. Ada masanya katanya, sudah tak stop, jangan diproduksi. Mungkin sedemikianlah ya. Jadi memang menarik sebetulnya daripada pengurusan-pengurusan Puan Hajah Asni dan juga Puan Hajah Juwairiyah mengenai dengan aplikasi-aplikasi berkenaan Jatul. Jadi mungkin kita kurangkan sedikitlah ya untuk memberikan soalan-soalan seterusnya agar penonton kita ni ada manfaat. Mereka mempunyai diajar terus oleh guru-guru di Nanning China. Jadi mungkin penonton kita ni dapat sedikit saja manfaat daripada ilmu yang dikongsikan daripada narasumber kita. Kalau tadi kita ingin bertanya teknik pembelajaran di sana, mungkin boleh dikongsikan semasa latihan nanti diadakan. Teknik pembelajaran sana sangat itulah dorang very berdisiplin. Itu yang saya sangat itulah kagumi dari dorang, sangat berdisiplin. And then kalau dari segi passion, dorang sangat menjunjung tinggi
kain tradisional dorang, brocade dorang di sini. Itu yang saya sangat kagumi lah. Yang mesti ditanamkan jadi dalam minda anak-anak Brunei di sini lah. Dari segi teknik, dari segi teknik itu yang perlu dipelajari sini dari itulah teknologinya lah yang mesti diaplikasikan lah. Okey. Kalau tadi Puan ada mengatakan adanya robot. Jadi mungkin saja macam orang kata tadi memproses dengan produk yang banyak. Kan kalau kita menggunakan mungkin tenaga petani tidak mencukupi untuk melaksanakan. Tapi kalau di negara Darussalam ianya bagus untuk petani buat sendiri lah. Dibandingkan sebab petani tahu di China penghasilan itu banyak. Dalam skala yang besar. Tepat sekali. Jadi kalau Puan sendiri teknik pembelajaran di sana. 12 hari belajar di sana, sebenarnya kalau ikutkan pembelajaran yang kami belajar itu adalah untuk 1 semester. Jadi dipadatkan dalam masa 12 hari. So kami ada exam also. Memang ada exam juga sebab untuk dapatkan certification apa yang kami belajar itulah. Jadinya dalam masa yang singkat tu boleh tahan banyak jualan dipelajari. Terutama sekali memang dari segi pembelajaran saya lebih kepada penggunaan AI lah. Segala sama juga I believe Brunei pun ada juga benda tu yang mana semua macam exercises latihan memang dibuat melalui online secara dalam komputer lah, sebab memang fokusnya e-commerce dan digital marketing kan. Jadi itulah tekniknya lah, lebih kepada memang benar-benar menggunakan teknologi lah. Langsung nada menulis pen dan langsung nada macam dalam kelas haram itu. jangan gunakan pen. Macam bila kita akan take note kan, macam no need-nya. Macam tunggu dulu, fokus pembelajaran, nanti everything memang disediakan lah. Risau juga pasal kan kita guna translate kan, jadi takut susah untuk kita belajar. Betul. Tapi teknologi sangat membantu, jadi memudahkan lah. Jadi 12 hari kan lain-lain kursus lain-lain tempat ataupun memang satu tempat di institusi yang sama institusi, tapi berbeza course-nya. Okay. Berapa ramai yang mengikuti masa satu kursus? Di dalam kelas saya sendiri ada sebanyak 6 orang di kelas kami, dari Timor Leste, dari Thailand, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Indonesia. Okey, kalau kelas saya banyak sikit lah, 20 lebih orang. Kebanyakannya sebenarnya adalah lecturer, pensyarah, dan yang mereka juga dijemput pemasaran lah. Dan juga mungkin daripada latihan-latihan yang diberikan, ilmu yang diberikan ini, apakah antara impak yang dapat dikongsikan daripada dua narasumber kita ini? Mungkin daripada Puan sendiri, kalau sebelum dan juga selepas ini pastinya ada perbezaannya. Apakah perubahan yang akan dilakukan oleh Puan? Pertama sekali dalam pendedahan itulah yang seperti saya nyatakan tadi, di sana dorang sangat menjunjung tinggi dorang punya kesenian mereka. So itu yang saya ingin terapkan lepas ini di sinilah, sedikit banyak di sini, dan mengaplikasikan teknik pembelajaran yang baru di sana dan penggunaan teknologi. Bukan itu saja, bukan kepada diri saya sendiri sahaja, tapi saya juga ingin berkongsilah ilmu-ilmu yang saya pelajari ini kepada rakan-rakan saya yang lain, supaya menjadi inspirasi untuk membuat inovasi yang barulah semasa bekerja juga. Jadi itu perancangan masa depan lah. Yes. Bagaimana latihan memberikan kesan kepada kemahiran. Yes. Kalau Puan sendiri? Kalau saya, insya-Allah memang masa balik itu semangat lain macam. Tapi memang dalam rancangan lah, kan kongsikan ilmu apa yang didapati masa di China tu. Mungkin buat kelas untuk adik-adik. Mungkin boleh. InsyaAllah yes. Boleh. Sebab rasanya memang dengan peredaran masa kini, memang anak muda-muda, anak belia Brunei mesti ada at least the basics of digital marketing lah. Betul. Dan seperti kalau kita lihat juga Puan ya, trend ataupun perubahan sekarang ini ya, perkembangan sekarang ini di media sosial sendiri, anak-anak sendirilah kalau kita ni lihatlah, mereka akan melihat di dalam sosial YouTube
mereka menggunakan ada video yang akan tetap juga dilihat oleh kebanyakan anak-anak. Walhal video-video berkenaan bukanlah kartun, kadang-kadang hanya gambar orang makan ataupun mengunyah sahaja. Tapi ramai kanak-kanak yang meminatinya hingga kan ia boleh menghasilkan kewangan kepada pengupload ataupun yang memuat naik aplikasi ataupun video berkenaan. Jadi itu kita lihat sebenarnya di negara Brunei Darussalam masih lagi ada kekurangan. Mungkin cara sedemikian daripada hasil latihan daripada puan sendiri, itulah cara untuk kita ni menarik minat daripada orang-orang ataupun orang ramai yang menyaksikan video berkenaan. Jadi daripada segi advertisement ini ataupun pengiklanan ini, kalau dari puan sendiri, bagaimana apakah media sosial ataupun platform yang terbaik untuk digunakan di sekarang ini? Kalau untuk pendedahan fashion, masa ini saya percaya TikTok lah. TikTok yang berkembang pesat juga masa ni, especially kalau young generation yang banyak menggunakan apa sih TikTok, bukan saja for entertainment, tapi dari sana juga diorang dapat belajar macam mana fashion ni, macam mana menjahit, macam mana kan men-sketch baju, terutama sekali dalam bidang kami bridal. Even kalau saya sendiri kan belajar main dengan desain-desain baju terkini yang trending apa, saya semua mendapatkan pendedahan tersebut daripada TikTok lah. Okey. Kalau puan sendiri? TikTok juga dia dapat dinafikan. Memang TikTok lah yang kuat. Sebenarnya juga kalau di China, TikTok have a different name. Namanya Douyin. Ruskin sebutan itu, I hope betul lah sebutan. Mungkin durian. Durian. Itulah. So memang di sana samalah macam di Brunei juga, TikTok memang masa ni yang diperlukan lah. Tapi kebanyakan yang saya tahu kalau di negara tu, kalau macam aplikasi macam tu, diorang akan akan menyekat sekiranya konten-konten yang tidak bermanfaat. Ya, betul. Jadi mereka akan mengutarakan konten yang cuma memberikan manfaat kepada masyarakat. Okey, harapan selepas tamat daripada kursus ini? Dengan mengikuti kursus ini, yang saya harapkan ini untuk berkongsilah dengan lebih ramai orang dengan kepentingan menjoin kursus-kursus macam ni, supaya Indah takutlah mencuba-cuba juga. Kadang-kadang some people takutkan mencuba juga kursus di terutama sekali di luar negeri lah. Dan itulah saya ingin berkongsi pengalaman saya dan ilmu ni yang saya pelajari ini. Nombor dua juga harapan saya juga untuk membina lagi hubungan bersama itulah rakan-rakan internasional yang dijumpai masa itu, so dapat kami bertukar fikiran mengenai dengan fashion dan cara pembuatan baju yang lebih baiklah lagi. Baik, daripada Puan Ajah Juwairiyah. Kalau macam Dina, satu sajalah sebagai anak belia, kalau ada opportunity yang datang, just grab, walaupun kadang-kadang bukan dalam bidang kita ni sendiri, sebab kita ni dah tahu apa manfaat yang kita boleh dapat untuk diri kita ni dan orang lain juga. InsyaAllah mudahanlah macam seperti yang saya kongsikan tadi, ada rezeki memang mau share ilmu yang didapati di China kepada anak-anak muda Brunei. Mungkin dah banyak sedikit pun harap bermanfaatlah habis diorang. Alhamdulillah. Okey, untuk mendapatkan nasihat untuk yang baru berkecimpung dalam bidang perniagaan dan juga mendapatkan bagaimana mengikuti kursus ini, mungkin pun personal, kalau sebagai penghubung yang dalam perhubungan awam kan, networking lah. Kita kena rajin exposekan diri kita ni, berjumpa dengan orang-orang guru-guru, cari mentor. InsyaAllah tu untuk kebaikan sendiri jualah. Kalau Indah tahu mula pun dah apa-apa, sebab in the end bila you ada kemahuan itu, di situ ada jalan. Betul. Kalau Puan, saya pun sangat bersetujulah dengan apa yang dikatakan oleh Kak Diju, untuk jangan cepat berpuas hati semasa belajar. Selagi dapat belajar lagi, macam kata pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kami pun sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Yes, supaya itulah keluar daripada zona nyaman juga, untuk memberanikan diri untuk belajarlah juga, dan bertemu dengan orang-orang lain, dan
dalam bukan saja untuk perkembangan karier, tapi ini pun berguna untuk perkembangan peribadi dari segi confidence kah, networking kah seperti dinyatakan oleh Khadijah. Sebenarnya menarik ya yang kita bincangkan pada hari ini. Macam dah kan mau habis sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya kategori ilmu-ilmu berkenaan ya. Memang sukar untuk kita ni perolehi hal-hal sedemikian. Jadi tapi kita sudah pun berada di penghujung. Jadi insyaAllah kalau ada lain keluaran kami akan bawakan juga kepada habis kita ya mengenai dengan ilmu berkenaan. Jadi untuk itu kita ucapkan ribuan terima kasih juga kepada narasumber kita itu yang mulia Puan Hajah Asdina binti Haji Muhammad Arif dan juga Puan Hajah Juwairiyah binti Haji Sarifuddin kerana berkesudian berkongsi walaupun sedikit tapi alhamdulillah ada manfaatnya juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.